Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang aplikasi pembezaan DBM 20023 Mathematics Engineering 2. Pensyarah yang mengajar kami adalah Puan Zarina binti Rusli. Nama saya Nurul Saratul Fitri binti Muhammad Zamri. Nombor matrik saya 14 TKA 20F 2020. Pengenalan pembezaan. Pembezaan merupakan operasi atau konsep matematik yang digunakan di dalam kalkulus di mana sesuatu terbitan fungsi ataupun boleh ubah ditentukan. Ia juga merupakan sosangan bagi konsep pengamiran. Seterusnya, konsep pembezaan. Pembezaan boleh ditakrifkan sebagai proses mencari terbitan fungsi, derivatif. Pembezaan juga boleh digunakan sebagai alat atau mengira atau mengkaji kadar perubahan kuantiti berkenaan dengan perubahan dalam kuantiti lain. Seterusnya, jika diberi fungsi y sama dengan f kurungan x, maka terbitan y boleh diwakili oleh dy per dx atau y prime atau f prime x kurungan y sama dengan f kurungan x. Apa yang boleh kita lihat dalam kotak biru tu, apabila y sama dengan f kurungan x, maka dy per dx sama dengan y prime. Dy per dx sama dengan f prime kurungan x. Saya Nur Antasha binti Muhammad Zahar, nombor matrik 14 DKA 20F 2019, akan menerangkan slide berkaitan maksimum minimum titik refleksi. Poin pertama ialah untuk fungsi y sama dengan fx, titik pegun adalah titik pada graf fungsi di mana kecerunan fungsi adalah sifar. Poin yang seterusnya ialah jika kecerunan fungsi berubah pada titik pegun, maka ia dipanggil titik perubahan yang boleh menjadi maksimum ataupun minimum. Seperti gambar darjah di bawah, kita boleh lihat jika graf menaik, ia akan menjadi positif pada titik pegun, dan jika graf menurun, ia akan menjadi negatif. Seterusnya, jika kecerunan fungsi tidak berubah tanda pada titik pegun, maka ia adalah titik infleksi mendatar. Poin pertama, terbitan bagi fungsi y sama dengan fx memberi kita kecerunan pada mana-mana titik supaya kita mengetahui titik terbitan dy per dx, maka kita boleh mencari titik pegun bagi fungsi y sama dengan fx tanpa melukis graf. Poin yang seterusnya, dengan melalui sejurus sebelum dan selepas setiap titik pegun, kita boleh mengetahui sama ada ia adalah maksimum, minimum ataupun mendatar. Gambar darjah di sini kita boleh nampak jika graf menaik, ia adalah positif, di mana titik pegun, dan jika graf menaik lagi, dia akan menjadi positif. Untuk Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Elena binti Nur Hisham, nombor matrik 14 DKA 20F 2023, dan saya akan membentangkan tentang pembezaan lanjutan.
graf yang ada dekat sini dia sama je. Cuma yang pertama contoh untuk kalau orang naik and turun bukit. Yang kedua pula graf biasa. Okey, disebabkan dua-dua graf adalah sama, jadi saya akan gunakan contoh yang orang naik turun bukit ni supaya lebih senang nak faham. Okey, kita ada dua jenis bentuk graf. Yang pertama berbentuk U, yang kedua pula U terbalik. Okey, apabila kita turun bukit, kecerunan kita adalah negatif. Dan bila kita sampai dekat bawah bukit tu, kecerunan adalah sifar sebab kita tak bergerak. Bila kita naik semula bukit, kecerunan adalah positif sebab kita menaik. Okey, untuk graf bentuk U terbalik pula, kita akan mulakan dengan naik bukit tau. Jadi kecerunan dia akan positif. Masa kita akan naik bukit, mestilah kita akan tambah tenaga kan. So kita ingat tambah tu untuk naik. So positif. Bila sampai dekat puncak, kecerunan dia akan sifar. Okey, sebab dia adalah titik pegun and tak perlukan apa-apa tenaga bila kita dekat atas. Okey, bila kita ke atas, ingat titik maksimum sebab ke atas. Dan bila kita turun semula, kecerunan dia negatif semula. Okey, korang tengok dekat notes tu, dia ada tulis fungsi menambah adalah kecerunan positif. Okey, fungsi menambah tu apabila kita naik bukit. Sebab tu dia positif. Dan fungsi menyusut pula adalah negatif bila kita turun bukit. Okey, titik P and Q adalah titik pegun sebab kita tak bergerak. Sebab dia ada dekat puncak dengan dekat bawah sekali. Titik P adalah titik minimum sebab dia dekat bawah. Titik Q pula maksimum sebab dia dekat puncak atas. So ingat tu je, senang. Okey, untuk tentukan fungsi menyusut, menambah dan nak tentukan titik pegun tu sama ada minimum atau maksimum, kita gunakan dy per dx dan juga d kuasa 2y per dx kuasa 2. Okey, kita beralih kepada contoh soalan. Soalan yang pertama, tentukan titik pegun sama ada titik maksimum, minimum atau infleksi bagi persamaan berikut. Persamaan yang diberi adalah y sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 2. Langkah pertama, kita tukarkan persamaan berikut kepada dy per dx sama dengan 2x tolak 4. Mana dapat 2x tolak 4 tu? X kuasa 2 tu, kuasa dia kita darabkan ke depan, jadi 2x dan 4 tu datang daripada 4x. Kita hanya ambil nombor yang ada pun boleh ubah x sahaja. Lepas tu 2x tolak 4 tu kita samakan dengan kosong dan 4 pindah ke sebelah jadi positif. 2x sama dengan 4. Jadi x sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Okey, langkah yang kedua pula, bila kita dah dapat x sama dengan 2, kita gunakan persamaan yang diberi untuk menggantikan x. Kita akan dapat 2 kuasa 2 tolak 4 darab 2 tambah 2. Kita dapat negatif 2. Dan kita akan dapatlah koordinat titik pegun 2, negatif 2. Okey, langkah ketiga pula, sebelum melangkah graf, kita kena tentukan sama ada graf tu minimum, maksimum ataupun infleksi. Okey, kita gunakan formula d kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan d per dx darab dy per dx. dy per dx tu kita gantikan dengan 2x tolak 4 yang kita dah cari tadi. Okey, dan kita ambil 2x sahaja sebab dia ada pun boleh ubah x. 2 tu adalah besar, lebih besar daripada kosong. Jadi dia adalah titik minimum. Jadi koordinat tu, koordinat 2, negatif 2 adalah titik minimum. Okey, dan kita boleh langkah graf berbentuk U. Yang macam saya terangkan tadi, graf U. Sebab titik pegun dia berada di bawah dan dia adalah titik minimum. Kadar perubahan. Fungsi kecerunan lengkung dy dx mengukur kadar di mana lengkung meningkat atau menurun. Perbezaan membolehkan kita mencari kadar perubahan. Sebagai contoh, ia membolehkan kita mencari kadar perubahan hal laju melawan masa pecutan.
Ia juga membolehkan kita mencari kadar perubahan X melawan Y, di mana graf Y melawan X kecerunannya adalah melengkung. Jika Y sama dengan Fx, maka kadar perubahan dy dx adalah Y terhadap X. Chain rule. Kaedah chain rule digunakan untuk menyatakan kadar perubahan dy dx sama dengan dy dt x dt dx berkaitan dengan persamaan parametrik. Nilai positif dy dx adalah kadar kenaikan bagi y terhadap x. Nilai negatif dy dx adalah kadar penurunan y terhadap x. Saya Nur Alifah Eliana binti Nur Hisham. Seterusnya adalah maksud bagi setiap kadar perubahan. Yang pertama, di per dt sama dengan kadar perubahan dalam isi padu. Di mewakili isi padu dan dt mewakili kadar perubahan. Yang kedua, dp per dt iaitu kadar perubahan dalam panjang. Yang ketiga, dh per dt sama dengan kadar perubahan dalam tinggi. Yang keempat, dl per dt iaitu kadar perubahan dalam luas. Yang kelima adalah kadar perubahan dalam jejari iaitu dj per dt. Seterusnya kita balik kepada soalan. Soalan yang pertama adalah diberi y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 5x tambah 7 dan y meningkat pada kadar 0.9 unit per saat. Cari kadar perubahan x apabila x sama dengan 5 unit. Jawapannya, kita masukkan information yang kita bagi dalam soalan, iaitu y kita gantikan dengan dy dx akan dapat 6x tolak 5. Yang seterusnya, y meningkat pada kadar 0.9 unit per saat. Kita dapat dy per dt sama dengan 0.9 unit per saat. Seterusnya, cari kadar perubahan x apabila x sama dengan 5 unit. Kita dapat dx per dt sama dengan berapa bila x sama dengan 5 unit. Seterusnya, kita buat chain rule iaitu dx per dt sama dengan dx per dy darab dy per dt. Okey, langkah seterusnya adalah masukkan information yang kita dah dapat tu dalam persamaan chain rule. Tadi information yang tadi kita dapat dy per dx, tapi dalam chain rule dia nak dx per dy. So apa yang kita kena buat adalah terbalikkan. Akan dapat 1 per 6x tolak 5 darab 0.9. 0.9 tu gantikanlah dy per dt tu. Seterusnya gantikan x dengan 5 sebab dia suruh cari kadar perubahan apabila x sama dengan 5 unit. Okey, apabila kita darab, kita akan dapat jawapan 0.036 unit per saat.